Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Najiha binti Salman bernombor matrik 18938 merupakan pelajar tahun akhir bagi Bachelor Pendidikan Jasmani di Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Saya sedang menjalani latihan mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya. Saya dibimbing oleh guru pembimbing yang bernama Puan Siti Nurul Ain binti Abdul Rahim yang merupakan Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di SMKA Putrajaya. Saya telah ditugaskan untuk mengajar kelas tingkatan 1 dan tingkatan 2 sebanyak 4 kelas bagi setiap tingkatan. Saya diberikan 12 waktu dalam seminggu untuk mengajar. Aspek yang difokuskan oleh saya sepanjang latihan mengajar di SMKA Putrajaya adalah yang pertama, pembelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan di dalam kelas yang kurang menarik. Hal ini demikian kerana adalah murid cepat bosan kerana mereka tidak dapat melakukan aktiviti ataupun mereka kerap membuat aktiviti yang sama berulang kali di dalam kelas. Oleh itu, saya mengambil inisiatif untuk melakukan perkara yang baharu ataupun perkara yang tidak pernah mereka lakukan supaya dapat menarik minat mereka untuk belajar subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, untuk aspek yang difokuskan yang kedua pula ialah keadaan fasiliti yang tidak mencukupi, iaitu kekangan daripada segi bilangan alatan di sekolah yang tidak mencukupi untuk semua bilangan pelajar di dalam kelas. Murid murid kurang merasai pengalaman pembelajaran tersebut kerana mereka tidak dapat menggunakan alatan yang disediakan disebabkan oleh kekurangan alatan tersebut. Terdapat juga beberapa alatan yang rosak dan tidak boleh digunakan oleh mereka. Oleh itu, inisiatif yang saya lakukan adalah saya membahagikan mereka kepada beberapa kumpulan yang besar dan memberi peluang kepada mereka untuk merasai pengalaman bermain menggunakan alatan tersebut. Okey, untuk aktiviti utama yang dilaksanakan di sekolah tersebut adalah yang pertama iaitu pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Saya mengajar murid, mengajar mereka melakukan aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam DSKP. Pada awalnya murid berasa kekok dengan permainan yang baharu, tetapi setelah diajar dan ditunjukkan cara yang betul, mereka berasa seronok dan gembira melakukan aktiviti tersebut. Kemudian murid juga kelihatan ceria semasa berada di dalam kelas dan mereka juga memberikan kerjasama yang baik semasa saya mengajar di dalam kelas. Okey, untuk aktiviti yang kedua adalah aktiviti yang saya lakukan di luar bilik darjah, iaitu di luar waktu kelas. Saya membuat balapan dan padang serta saya menghias stor sukan. Okey, membuat balapan dan padang itu adalah untuk kejohanan olahraga sekolah tersebut. Itu juga dikira pengalaman yang baharu bagi saya kerana sebelum ini saya tidak mempunyai pengalaman membuat balapan. Okey. Dan menghias stor sukan adalah kerja sampingan yang diberikan oleh guru pembimbing saya disebabkan oleh stor itu tidak berapa cantik kelihatan. Jadi saya dan rakan sekerja ditugaskan untuk menghias stor tersebut. Okay, untuk pengalaman pembelajaran pula, bagi pembelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan di dalam kelas, saya menggalakkan penglibatan pelajar supaya pelajar lebih berani dan yakin untuk bercakap di hadapan. Seperti yang diketahui, kebanyakan pelajar di sekolah menengah agama, mereka agak takut untuk bercakap di hadapan. Lebih-lebih lagi apabila mereka bercakap di hadapan orang yang berlainan jantina dengan mereka. Oleh itu saya menggalakkan mereka untuk membentangkan ataupun bercakap di hadapan supaya mereka lebih berani dan yakin untuk memberikan arahan ataupun berucap di hadapan rakan-rakan yang lain. Selain itu, saya juga memperbanyakkan soalan semasa sesi pembelajaran dan pengajaran, iaitu dengan saya bertanyakan soalan kepada mereka, murid lebih aktif dan murid menggunakan
kemahiran berfikir mereka untuk menjawab soalan yang diberikan. Okey, yang kedua ialah keadaan fasiliti yang tidak mencukupi, iaitu saya menggunakan inisiatif dengan menggunakan alatan yang ada semaksimum mungkin disebabkan oleh kekangan bilangan alatan yang sedikit. Jadi saya perlu menggunakan alatan tersebut semaksimum mungkin. Masa waktu mengajar tersebut saya gunakan supaya murid dapat menggunakan ataupun murid merasai pengalaman menyentuh alatan tersebut. Seterusnya saya memberi peluang semua murid merasai pengalaman bermain atau melakukan kemahiran tersebut. Dengan cara saya membahagikan mereka kepada kumpulan yang dua dan tiga kumpulan yang besar dan bilangan alatan yang bersesuaian dengan bilangan murid yang ada dalam kumpulan tersebut. Okey, terdapat beberapa cabaran yang saya hadapi semasa menjalani latihan mengajar ini, iaitu yang pertama, kekangan masa untuk membuat persediaan sebelum PDPC dijalankan, iaitu saya mempunyai masa yang agak sedikit untuk membuat persediaan ataupun membuat bahan bantu mengajar yang akan digunakan sewaktu mengajar, kerana saya melakukan aktiviti-aktiviti yang lain. Dan seterusnya adalah kekangan fasiliti yang disediakan. Seperti yang telah saya ulas tadi, kekangan fasiliti ini adalah disebabkan oleh alatan yang ada di sekolah tersebut. Alatan di sekolah tersebut tidak mencukupi dan ada 2 atau 3 jenis sukan yang alatannya memang tiada langsung. Oleh itu, saya terpaksa mengajar mereka secara teori sahaja tanpa menggunakan alatan. Dan saya juga ada melakukan beberapa inisiatif dengan menunjukkan mereka gambar untuk memberi gambaran kepada mereka, dan saya juga membawa replika alatan tersebut untuk ditunjukkan kepada pelajar. Okey, seterusnya seperti yang kita ketahui, negara telah dilanda oleh penyakit COVID-19. Jadi kami terpaksa menjalani praktikal dan kami dikehendaki untuk mengajar secara online. Sebelum-sebelum ini kami tidak pernah didedahkan ataupun diajar tentang cara bagaimana untuk mengajar secara online. Dan seperti yang kita ketahui, bagi subjek pendidikan jasmani dan kesihatan sendiri, guru-guru dan pelajar hendaklah bersemuka, iaitu pembelajaran secara face to face. Disebabkan menggunakan alatan dan senaman dan regangan yang dilakukan juga hendaklah dilihat dan ditegur oleh guru sendiri. Jadi bagi pengajaran online ini sangat memberi impak yang tinggi kepada kami dan ia juga merupakan cabaran yang paling besar kepada kami sebagai guru praktikal. Okay. Apa yang saya perolehi daripada pengajaran online ini adalah saya sendiri telah dapat mengadaptasikan diri dengan pengajaran tersebut, iaitu saya telah berjaya melakukan beberapa kelas bersama pelajar semasa PKP dijalankan dan pelajar juga memberi respon yang baik dalam kelas tersebut. Guru juga diberi peluang untuk mencuba benda baru, iaitu pengajaran online ini sendiri. Seperti yang diketahui, benda ini sangat baharu dan juga kepada guru-guru yang lama juga tidak pernah membuat kelas seperti ini. Jadi kami juga mendapat pengalaman yang baharu dan kami juga belajar benda yang baharu daripada sesi pengajaran secara online bersama murid. Dan murid juga mendapat pengalaman yang baharu dengan cara mereka perlu melakukan lakuan itu sendiri tanpa bimbingan daripada guru, dan guru hanya membimbing mereka daripada jauh sahaja, iaitu secara video call dan sebagainya. Tetapi murid telah memberikan kerjasama yang baik semasa kelas saya menjalankan kelas. Okay. Terdapat beberapa perkara penting yang saya perolehi daripada pengalaman saya menjalani latihan mengajar di SMKA Putrajaya, iaitu yang pertama, saya perlu menyediakan beberapa alternatif lain dalam setiap PDPC. Sebagai seorang guru, kita hendaklah mempunyai beberapa rancangan sekiranya rancangan yang
kita telah rancang tidak dapat dijalankan, guru perlu menyediakan alternatif lain, iaitu rancangan yang lain agar kelas yang dijalankan berjalan dengan lancar sekiranya terdapat beberapa kekangan-kekangan yang berlaku. Okey, seterusnya adalah guru hendaklah kreatif dan berinovatif dalam setiap PTPC. Guru yang kreatif dan inovatif ini akan menarik minat murid untuk mempelajari sesuatu topik ataupun sesuatu subjek. Hal ini kerana murid lebih tertarik dengan benda-benda yang cantik, yang menarik dan yang dapat menggembirakan mereka. Murid-murid akan bosan apabila mendengar guru hanya bercakap tanpa sebarang pergerakan ataupun lakuan ataupun gambar ataupun video yang ditunjukkan kepada mereka. Murid akan mudah bosan dan tidak berminat untuk melakukan aktiviti tersebut. Oleh itu, guru hendaklah menyediakan alat bantu mengajar yang kreatif sebelum menjalankan pembelajaran. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.